Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita sekarang berada lebih kurang 19 orang Mungkin sebab cuti lama tu ataupun banjir, mungkin sebab kesibukan tugas masing-masing, maka pada hari ini mungkin yang lain tak dapat sertai bersama, dan kita tunggulah mungkin sikit-sikit demi sikit. Mungkin sejak oleh ramailah yang akan masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak melihat kepada bilangan yang banyak itu. Cuma kita teruskanlah program kita seperti biasa sampai masanya kita mulalah ya. Dan kita teruskan kelas kita. Kiranya yang lain hadir, masuklah kemudian insya-Allah. Mudah-mudahan didoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kita semualah sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari musibah yang paling bahaya yang kekal lebih setahun lebih ni, iaitu wabak COVID-19. Manakala ujian yang lain pula musibah banjir ya. Kita lihat yang berlaku bermula 2 minggu lepas. Kita doalah kepada sahabat-sahabat kita yang tertimpa dengan musibah tersebut, terus diberi kesabaran kerana diuji dengan harta benda mereka tenggelam ya. Satu ujian yang kita panggil ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya kita kembali kepada Allah. Kerana ujian banjir ini bukan hari ini sahaja. Bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam ya. Banjir ya, tanda kekuasaan Allah. Banjir itu hadir ataupun banjir itu datang nak menunjukkan bahawa semua itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin COVID-19 dah lama kita bicara bab tu ya. Okay, banjir ni kita ingat satu musibah, satu pusingan setiap tahun. Mungkin kita kata kalau bulan 11 12 mesti tu hujung banjir ya. Mungkin satu bencana alam yang bermusim. Itu tu sekalian, ia juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, kerana bila disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran, bagaimana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ya, Allah telah memilih, kata Allah, daripada keluarga Adam. Adam wa Nuhan, dan Nuh, Adam, Idris. Dia tak sebut Idris sebab Idris sekejap sangat. Kemudian terus pada Nuh, dan pada zaman Nuh itulah ditenggelamkan dengan banjir yang dahsyat, yang akhirnya dikatakan semua mati, yang hidup di atas kapal itu sahaja. Termasuk benih-benih tumbuhan, binatang-binatang dan sebagainya. 40 hari lama tenggelam ya. Sedangkan sahabat-sahabat kita menceritakan rumah dia mana-mana perabot yang tenggelam 3 hari sekejap sahaja. Ya, almari yang kita pakai habuk kayu itu terbalik begitu sahaja, walaupun belum dimusnahkan kerana tenggelam air. Jadi itu bukan satu rutinan ataupun kita sebut rutin. Bukan satu rutin apa dia panggil alam itu ya. Ataupun kita panggil satu musim. Sebaliknya ia juga adalah
musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ulil albab, wahai orang-orang berakal. Yang ulil albab ini maksud boleh fikir-fikir. Ya, jangan kita anggap tahun ni teruk sikit, tahun depan kurang balik, ya. Terus kita berdoa, ya Allah, janganlah kau azab kami sebagaimana kau azab umat-umat Nabi Nuh tenggelam sehingga mereka mati, ya. Kalau kita tak sampai adalah kematian, ada yang menyebabkan mati, nyawa dan sebagainya. Namun yang masih hidup, kita perlu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan kita mulakan dengan Al-Fatihah itu menjadikan kita panggil apa, pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari awal sehingga akhir pertemuan kita pada pagi ini. Ya, insya-Allah kita lihat ada 20 orang yang bersama program apa TCM Arhish Center di bawah pengurusinya Datin Raja Hanaliza dan kru-kru yang bertugas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha-usaha yang baik dan terus memberi kekuatan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Arhish Center ini satu saluran untuk menyebar ilmu agama ataupun ilmu Islam, dakwah Islam kepada seluruh pelosok manusia di atas muka bumi ini. Dulu mungkin kita kata terhad disebabkan secara terbuka, secara bersemuka, yang nak hadir itu sukar dan jauh. Namun melalui atas talian Zoom Live Arhish Center mampu menerokai, mampu menghubung antara negara-negara, antara negeri dan negeri, daerah ke daerah. Ya, mudah-mudahan dengan niat yang baik, telus di hati masing-masing, ya, pihak penganjur, pihak guru dan pihak peserta yang turut hadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencampak dalam hati kita ilham min ladunnil hakim, ya, ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari, ataupun ilham petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pada pagi ini, pagi Sabtu, 2 kali minggu lepas kita terpaksa cuti sebab saya berada di luar kawasan. Kena pula kawasan negeri Kedah, iaitu di tepi-tepi apa Gunung Jerai, ya. Situ memang line tak clear. Line tak clear ni maksudnya satu bar sahaja, dan satu bar itu pun kalau telefon tenggelam timbul. Dia hanya boleh WhatsApp sahaja. Itu pun WhatsApp pun lambat loadingnya kalau kita nak buka gambar, video ke apa dan sebagainya. Jadi lebih kurang dekat 2 minggu juga berada di kampung, jadi tak sempat bertemulah 2 minggu. Jadi bila dah lama cuti tu, faham-fahamlah tuan-tuan, kita nak mula balik kelas. Itu sebab kalau kita ada anak-anak, kita faham, ya. Kalau 2 minggu cuti, anak-anak nak mula sekolah balik, menggeliat dia. Jadi kalau kita tak katalah kita orang dewasa, tak menggeliatlah kita. Cuma nak mula balik, dia jadi satu benda yang
nak start balik enjin dah berhenti lama kan. Jadi kita doakanlah moga enjin tu panas kembali insya-Allah setelah kita running dia balik ya, insya-Allah kita warm up semula. Pada pagi ini insya-Allah kita terus slot pertama pada pagi ini dengan slot saya share screen ya. Tak keluar ya. Sekejap. Betul dah dapat ya? Okay, saya share screen. Kita tengok sini. Untuk slot pagi ini itu tentang panduan imam dan makmum bagi siri yang ke-7. Ya, siri yang ke-7 iaitu memperhalusi hukum-hukum hakam salat berjamaah. Tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian. Jadi dalam bab solat jemaah ni biasalah ya, menjadi kewajipan bagi kita walaupun mereka awal ada generasi anak-anak kita dah PKP dah lama kat rumah ni. Apa kata mereka bila mak dia kata pergilah long sembahyang kat masjid. Alamak ni biasalah mak. Fardu kifayah aja. Ya, bila sebut fardu kifayah orang lain buat kita tak payah. Ya. Bila macam tu menjadikan kita jadi rajin makin berat dan malas nak ke masjid. Jadi satu kesukaran nak bina balik semangat ke masjid itu susah. Sedangkan pihak masjid sendiri pun cuba bermacam-macam usaha. Apa usaha mereka? Iaitu membuat program macam-macam dululah. Tapi bila PKP hari itu masjid jadi sombong sedikit. Masjid sombong sebab apa? Orang nak masuk masjid kita tak bagi. Yang masuk pula tengok dengan kad ini, tengok dengan kad ni, tengok dengan apa dia punya vaksin atau tidak. Jadi sombong. Lepas orang kata takkan tak boleh masuk. Tak boleh. Tak. Jadi kita buat begitu. Akhirnya orang yang malas makin malas. Yang kita dah berjinak selama ini beberapa puluh tahun yang lalu, tiba-tiba dengan datangnya COVID jadi pening kepala. Ada SOP mengatakan perempuan saja tak boleh datang masjid. Ada suami isteri ni yang sejoli. Sejoli maksudnya sepakat. Hidup mati kalau boleh nak sekali. Ya, maksudnya ibadah pun nak sekali. Tinggal di rumah seorang takut. Ya, jadi bawa isteri ke masjid. Masuk masjid. Bila isteri dia tengok peluang bilik kosong masuk. Tiba-tiba AJK tahan. Ni siapa suruh perempuan datang? Bila ditanya begitu tuan-tuan. Maka meletuplah. Bergaduhlah. Bergaduh macam mana? Siapa suruh datang? SOP perempuan tak boleh datang. Ya. Jadilah pergaduhan, salah faham, kutuk mengutuk, keji mengeji antara pentadbiran dan Korea. Sedangkan benda itu boleh diselesai. Pihak pentadbir boleh kata tak apalah, haji masuk je sembahyang. Kalau ditanya kita cakaplah nak buat macam mana, benda yang ada yang boleh dielak, ada yang tak boleh dielak, selagi kita jaga SOP, selamat insya-Allah. Sekarang pula masih ber-SOP, namun tidak ada diberi kebebasan lah dalam masjid pergaulan. Tapi bila hujung ini di berlakunya banjir, kita bawa orang luar masuk, masjid jadi penampung, pembantu kepada orang-orang yang tersekat di jalan. Mereka tu pula tak jaga SOP dalam masjid. Ada yang tak pakai dah duduk rapat-rapat kan, macam di kedai makan. Pada ketika itu apa kita nak kata? Ya, dalam musibah ada musibah. Dalam ujian ada ujian. Dalam musibah ada musibah. Maka musibah kita wabak COVID-19, musibah banjir. Jadi kita nak jaga benda tu susah. Ya. Alhamdulillah setakat ini Allah bantu kita. Tak adalah wabak COVID-19 itu menjadi kluster banjir, tak ada lagi kan. Kluster politik ada tapi dirahsiakan. Minta maaf. Dirahsiakan.
sebab bermula bulan 11 tahun lalu, bermula bersabah itu kan. Tapi tak apalah. Bermula dari situ sampai PKP berlanjutan sampai hari ini. Ya, jadi tak apa, ala kulli hal kita doa kepada Allah Taala. Semua ni pada Allah Taala. Cuma kita dekatkan daripada Allah ya. Kita ambil kesempatan, jangan mengatakan bila fardu kifayah orang lain buat aku tak payah. Sedangkan dalam ibadah fardu kifayah pun di sudut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hambali dia kata fardu ain. Solat berjemaah di masjid fardu ain. Wajib. Ya. Dan mazhab Hanafi kata sunat muakkad. Sunat muakkad ni macam hari raya lah. Kita nak pergi pun boleh, tak pergi pun boleh berjemaah kan. Namun ya, kita lihat kepada kelebihan-kelebihan yang tidak asing lagi lah yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, kelebihan orang yang pergi solat berjemaah di masjid, kelebihan orang-orang yang berada di masjid dengan hadis-hadis yang cukup tough. Walaupun ada orang kata tak apa hadis dhaif je, mana ada hadis dhaif. Itu semua alasan-alasan untuk memudahkan semangat mereka untuk berjemaah di masjid. Itu kena jagalah. Ya tuan-tuan sekalian. Jadi kita fokus hari ini balik kepada tajuk asal, iaitu imam dan makmum. Berjemaah di masjid, berjemaah di rumah, berjemaah di mana-mana tempat lah. Ya. Yang pentingnya kita cuba solat berjemaah dulu. Ya. Kemudian kita faham hukum-hukum yang layak dan sesuai untuk kita bawa di dalam solat berjemaah. Karena kadang-kadang solat berjemaah kita tak faham. Saya cerita pada tuan-tuan hari itu, solat berjemaah di masjid, bila solat berjemaah di masjid, saya sembahyang 3 rakaat, makmum tak berani nak tegur. Makmum tak berani nak bagi tahu, makmum tak berani nak tegur imam. Sebab apa? Mungkin kefahaman makmum tidak cukup untuk mereka menegur kesilapan imam. Kita tak cukup rakaat, 3 rakaat. Saya bagi salam. Namun di hati saya rasa dah 4. Dalam ibadat, kalau kita sangka 3-4, syak 3-4, kita kena buat 4 tambah. Jangan ambil apa 3. Tapi kalau kita zon, ni kita dah yakin ni, hampir pada yakin lah, yakin ni saya 4. Maka 4 lah. Namun bila selepas beri salam, saya rasa macam ada sedikit nak tambah ke tidak ni. Rasa curiga sedikit. Namun saya tak bagi salam, tak beristighfar lagi, tunggu dulu. Takut-takut ada makmum di belakang nak tegur. Namun makmum di belakang terus berdiam, sepi tanpa berkata apa-apa. Yang faham terus sambung rakaat sehingga menambah jadi 4 lah. Ya, yang tak faham itu dia bagi salam sama dengan imam. Pada ketika itu yang kita terlupa, makmum pun terlupa ataupun ingat, Allahu a'lam. Jadi saya pusing belakang, kalaulah betul saya terlupa, makmum terlupa, kita kena nyanyi lagu Kita Serupa. Tapi kalaulah sama-sama ingat, tak apalah, ingat memperingati. Selepas seminggu baru dia tegur balik. Dia kata, Ustaz, hari tu Ustaz solat hari Jumaat, Jumaat lah. Malam Aisyah, Ustaz sembahyang 3 rakaat kan? Lah kenapa Haji tak tegur? Dia kata saya duduk jauh. Mujurlah Haji duduk jauh, ada alasan. Kalau dekat, Haji wajib tegurlah. Kalau duduk jauh, mungkin ada alasan sebab nak langkah makmum depan tu tak boleh. Tapi boleh juga tinggikan suara Subhanallah. Walaupun dia bunyi sekali, nanti makmum lain memberi semangat pada makmum di depan. Makmum depan pun Subhanallah. Ya, tetap makmum depan pun tidur sama naik juga. Ya, Tok Bilal pun sama naik berdengkur tidur ya. Sebab apa? Tak berani nak tegur. Jadi sebab kesan daripada itulah saya terbawa kata perlu kita bincang dalam masyarakat. Di masjid pun tajuk yang saya kata kelebihan Al-Quran, saya tukar kata kelebihan Al-Quran, membicarakan tentang solat. Kerana melihat kepada kerugian di situlah. Kerana solat yang di solat itu kita sampai tertinggal. Dia punya apa?
rakaat, satu rakaat, siapa tak berani tegur. Jadi kita bincang bab tu supaya beri kefahaman kepada masyarakat, jangan rasa takut nak tegur. Tegurlah. Yang pentingnya faham dulu. Jadi kita sambung pada pagi ini, iaitu makmum diisbatkan berdoa. Sebelum ni minggu lepas kita bicara tentang makmum mendahului imam dalam baca Fatihah. Ya, makmum menyebut amin dulu daripada imam. Boleh atau tidak kita dah bicara minggu lepas. Jadi minggu ni kita sambung makmum diisbatkan berdoa ketika mana mendengar bacaan imam. Jadi dalam masalah ini disebut diisbatkan kepada makmum berdoa, ya, memohon rahmat apabila dia mendengar imam membaca ayat yang menyebut rahmat, dan memohon perlindungan apabila imam membaca ayat-ayat yang menceritakan azab neraka. Bila cerita bab rahmat, kita mohon supaya kita aminkan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan bila cerita bab azab, neraka, siksaan dan sebagainya, maka kita pun memohon pada Allah diperlindungkan dari azab itu. Kemudian begitu juga imam dan orang yang bersolat bersendirian disebabkan berbuat demikian apabila dia membaca ayat-ayat yang berkenaan itu. Jadi disebabkan membalas dengan kata. Jadi apa maksud disebabkan situ? Maksudnya umpama beginilah. Kalau orang bagi salam kat kita, kita nak jawab apa? Assalamualaikum. Itu hukum khas. Kita tak boleh kata apalah. Itu hukum khas. Tiba-tiba sahabat kita kena wajib jawab Waalaikumsalam. Orang yang memberi salam hanya sunat. Menjawab salam jadi wajib. Jadi bagi kita, kita jawab Waalaikumsalam. Itu wajib tu. Ya, sebab apa? Salam yang sunat tadi, dia yang memulakan. Tetapi pahala boleh kepada orang yang memberi. Dia lebih. Sebab apa? Nak memulakan salam bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu orang kata bila kita berjoging tu, kita jumpa, kadang-kadang kita jumpa orang bukan Islam. Nak bagi salam ke, kita nak buat, kita kata perlu kita bagi morning. Kebiasaan morning. Kalau dia faham morning tu, orang yang sebut morning lah, mungkin tradisi mereka. Yang orang bukan Islam kan. Morning, pagi. Ada doa tak? Tak ada istilah doa apa langsung. Assalamualaikum. Itu doa. Kita doa kepada orang yang sedang kita berjumpa mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Ya. Dan ke atas kamu juga salam sejahtera. Ya, dia jawab. Sebab apa? Didoakan kepada dia. Assalamualaikum. Jadi Islam tu indah kerana memulakan doa pada orang itu. Sebab orang yang memula doa pada orang itu, ganjaran tentu lebih, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menebalkan muka. Bukan senang kalau kita bergaduh 10 hari yang lalu disebabkan salah sangka dalam Facebook je, masing-masing berebut nak bagi bantuan dekat miskin, dekat orang-orang yang tenggelam banjir. Jadi bantuan tu pula datang dekat grup ini, grup yang lain pula terasa hati, alah kau nak buat, kau buatlah grup kau. Aku tak nak buat, kan? Masing-masing nak bagi bantuan je pun, nak bergaduh buat apa? Company ni nak nama ni, kena orang ni terima dulu baru kita bagi. Tak bukus kat, kalau buat di kawasan kita tak minta izin kita dulu. Dia nak nama dia menggunakan kapasiti atau menggunakan tempat kita. Jadi masing-masing macam tu. Itulah manusia tak habis-habis. Susah. Lepas tu nak bagi salam. Kalau jumpa tengah-tengah jogging tu. Bukan nak bagi salam, dah buka juih je. Tuan-tuan, haram dan dosa. Lebih pada 3 hari, minta maaf balik. Jadi tuan-tuan, maaf sajalah. Maaf sahaja kesilapan orang. Dan kalau nak bantu, bantu sungguh-sungguh. Tak usah duk mungkit apa-apa.
Ya jangan pula bila kita telefon, "Assalamualaikum Ustaz, ada berapa orang saya dengar ada orang dah bagi bantuan masjid tu, makanan dah cukup tu." Habis hak orang bagi cukup, hak kita nak bagi tu tak ada ke? Kita buat lembut. Hak kita nak bagi tak ada lah. Dah orang boleh bagi semua, orang boleh buat, kita tak payah. Ini fardu kifayah nama dia. Esok dia bawa datang, segan, dia silap kita. Jangan nak buat silap. Ya, fikir-fikirkan. Nak bantu, bagi-bagi. Jadi dalam hal ni tuan-tuan, kadang-kadang nak bagi salam susah. Assalamualaikum, susah nak bagi. Kerana nak keluar daripada lubuk hati yang ikhlas doa pada orang. Lebih baik jumpa orang bukan Islam pula, morning pula tak ada selamat pagi. Selamat pagi, tak ada selamat. Apa salahnya sebut good morning sikit, ya? Good morning. Tak boleh, itu bahasa pejabat. Bahasa tepi jalan bukan morning sesuai. Pagi, petang, malam, tak ada doa. Tapi Islam, Assalamualaikum. Mungkin seiring dengan bahasa itu kita kata good morning, good evening, malam pula good night. Mungkin ada good itu umpama kita kata selamat malam lah kot, ya. Gunalah sedikit bahasa-bahasa yang berdoakan kepada orang. Kalau setakat pagi, malam, tengah hari, itu statement apa? Tak ada statement kan? Baik, dalam Islam diajar kita bermula daripada situ. Sehinggalah kita kata dalam sembahyang bila imam membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai waladdallin itu disebut apa? Makmum, ya. Imam disunatkan juga dia mula dulu Rabbighfirli amin, sekurang-kurangnya sedikit, ya, sama ada lintas pada akalnya, pada hatinya untuk mengatakan Rabbighfirli amin, sekurang-kurang doa ringkas, ya. Jadi dia pun Rabbighfirli amin, jangan baca kuat Rabbighfirli tu. Sekurang-kurangnya kata ulama dalam hal itu kita dah doa, ya Allah perkenankanlah, ampunkan dosa aku, amin. Ini makmum bila asal saja imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kena tunggu imam dulu. Dia imam pun lin Rabbighfirli amin, dia sempatlah sebut Rabbighfirli. Ini imam tak sempat nak sebut Rabbighfirli lagi, makmum dah mula dah. Dia saya kata amin je dia nak murafaqah, bukan mufaraqah, murafaqah. Murafaqah ni sepakat, serentak, ya. Bila imam tu kata waladdallin amin, imam sampai tak sempat nak tarik nafas. Mana laju sangat hujung sana ke hujung ni. Tengok pak cik tak ada gigi je hujung tu, kan? Sampai gurau lah tuan-tuan. Jadi nak cerita kata semangat amin tu daripada kanak-kanak sampai tua. Ya, tak apa, amin saja. Tanya apa maksud amin? Amin pun tak faham maksudnya apa. Ya, perkenankanlah. Perkenankanlah wahai Allah. Jadi kita doa. Ya, Fatihah tu adalah doa juga. Sebab apa di hujung dia kata jauhkanlah, bukanlah apa jalan orang-orang yang kau ghairil maghdub, yang kau marah, waladdallin, dan orang yang disesatkan. Ya. Jadi kita kata Allah jauhkan kami daripada mereka itu. Daripada siapa? Mereka itu. Siapa? Satu Nasrani, satu Yahudi. Kita minta simpang. Ya, mereka tu adik-beradik kita aja. Dalam kalau kita tengok dalam Innallaha astafa tu mula dari situ, kita ni ibarat adik-beradik saja. Cuma Allah hijab kita satu ketika dahulu kerana Bani Ibrahim, Bani kita panggil Bani Ismail, keturunan Ismail kita lah, daripada Nabi Muhammad sampai Ismail tu. Kemudian Bani Israel bermula daripada Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Dia Allah Ta'ala hijab. Hijab ni maksudnya ketika itu masing-masing berbangga dengan kehidupan mereka. Yang lahir di Mekah dia kata kami ni yang tahu tak Yahudi. Kami lahir di Mekah tau, tempat ni Allah muliakan kami tau. Di sini Allah muliakan kami. Ni tempat mulia, hebatnya kami. Jadi sifat riak dan bangga itu terhijab dari mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terputus sahabat dengan Bani Israel. Bani Israel pula kami kawasan Nabi, dia kata kawasan semua kami Nabi. Terhijab pula mereka kerana mereka menghina pula dan benci kepada Bani Ismail, keturunan Bani Israel. Dia terhijab. Bila terhijab ni tuan-tuan, maka diri mereka
terlindung daripada kasih mengasihi, mengenali Allah, terpisah, dan akhirnya mereka sampai menyembah berhala, menyembah batu, dan Israel lagi keras, lagi keras, lagi keras, dan hati mereka membunuh Nabi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, jangan sampai tahap tu. Dalam kehidupan ni kita kena bina dengan baik, ya, bina dengan baik. Baiklah dari segi ucapan-ucapan, kata-kata amin, ya, perkenankan doa aku ya Allah. Sebab apa? Nak minta jauh daripada pokok-pokok tu, ya, Yahudi. Sebab tu Yahudi sampai hari ni dia berdendam dengan kita tak habis-habis. Kenapa? Kerana bila kita baca Quran tu dia sakit hati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kecuali jalan yang engkau marah ya Allah dan yang aku sesatkan. Mereka jadi orang Islam ni, tu tak habis-habis kita bermusuh. Yang baru ni pula saya dapat viral daripada sahabat-sahabat lain di India sendiri. India, perempuan-perempuan, persatuan perempuan dan lelaki lah, mereka kata sampai masa dah kita kena bunuh orang Islam beramai-ramai. Tu tuan-tuan. Jadi kita orang Islam ni takkan jadi bahan bunuh mereka, dan kita pula waktu dibunuh itu tak bersedia untuk bertemu Allah. Na'udzubillah min zalik. Hidup sekali, mati pun kena rasai seorang sekali. Jadi jaga-jagalah iman kita, ya. Baik, kita balik. Disebabkan maksudnya di sini umpama macam tadilah, bila bagi salam kita jawab salam. Tetapi di dalam hal ayat ataupun surah yang bakal kita baca itu, maka itu taklah diumpamakan seperti salam, wajib dan sebagainya. Bahkan kita di dalam sembahyang. Kita dalam sembahyang, tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba imam baca ayat tu. Boleh atau tidak kita baca? Sunat atau tidak kita baca? Makruh atau tidak kita baca? Ni kita nak fokus bab tu. Kita tengok, ya. Tadi dia kata diisbatkan kepada makmum berdoa memohon rahmat apabila ia mendengar imam membaca ayat-ayat yang menyebut rahmat. Seperti mana ayat tadi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun disunatkan amin. Itu memang sunat lah. Kalau kita nak sebut, nak kata tak sunat tak boleh. Memang disunatkan serentak bersama dengan imam. Amin. Perkenankan sebab memang Nabi dan sahabat buat begitu. Untuk ayat ni, bala wa nahnu ala dhalika syahidin. Minasyahidin. Perlu tak kita baca sebagaimana kita baca pada suratul Fatihah? Perlu tak? Kita tengok dulu perbahasan ulama terhadap perbuatan perkara itu. Baik. Diisbabkan maksudnya digalakkan, disunatkan juga, dibolehkan. Kita menyebut di situ. Untuk Fatihah itu memang sunat yang jelas dan terang. Amin. Amin itu sunat disebut beramai-ramai, sehingga hadis menyebut man wafaqa ta'minuhu ta'minul imam. Maksudnya siapa yang sempat bersama dengan imam, jadi sehingga beramin bersama imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ta'minul malaikah, dan dia juga mendapat ta'minul malaikah, berserta sekali diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi itu untuk Fatihah, ya, untuk amin. Manakala diisbabkan ini maksudnya bila kita dengar doa-doa ini, contoh macam kita kata surah At-Tin. Surah At-Tin bila dibaca dalam sembahyang, perlu tak kita baca sebagaimana amin? Jadi perlu tak kita sebut sekuat-kuatnya, atau perlukah kita baca perlahan-lahan begitu sahaja? Kita tengok perbahasan ulama dalam perkara itu. Sebab kadang-kadang kita fokus, makmum tanya saya, Ustaz baca wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Boleh tak saya baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Selepas Ustaz baca boleh. Lepas tu nak baca macam mana? Boleh kuat macam amin? Tak boleh lah. Habis dikatakan bahawa silalah berdoa, diisbabkan berdoa memohon rahmat Allah, betul. Tetapi dia tidak sama seperti mana hukum pada suratul Fatihah dan amin sebagaimana amin. Maksudnya berbeza. Sini kita hanya menyokong pada maksud ayat yang telah dibacakan. Okay, secara umumnya kita tengok sini di slide tu yang saya kongsi tuan-tuan. Secara umumnya perkataan di dalam solat itu terdiri dari 3 jenis yang berikut. Apakah yang dikatakan perkataan?
Yang 3 jenis tadi itu, iaitu pertamanya bacaan Al-Quran. Itu yang kita kena sebut perkataan di dalam solat. Yang kedua, zikrullah. Zikir, ingat pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ataupun subhanallah, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, Allahu akbar. Itu perkataan-perkataan zikir tu. Mengubah rukun kita sebut Allahu akbar. Ya, pindah rukun yang lain, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tu zikir. Kemudian doa. Ya. Lain pada tu doa lah. Itu juga dia kata perkataan-perkataan yang terdapat di dalam solat. Itu 3 jenis ya. Bacaan doa, Al-Quran, zikrullah, doa. Satu, bacaan Al-Quran. Kita ambil satu dulu. Bacaan Al-Quran hanya dilakukan ketika dalam keadaan qiyam. Bacaan Al-Quran hanya dilakukan ketika dalam keadaan qiyam. Bila kita berdiri tu, Quran dibacakan di ketika itu, iaitu berdiri tegak. Bagi orang yang boleh berdirilah. Ada yang orang tak ada kaki nak berdiri macam mana, duduklah kan. Ada orang yang lumpuh ataupun kena stroke tak boleh berdiri, ada orang yang kena jantung, kaki bengkak, berdiri tak boleh, dan sebagainya lah. Yang seumpamanya, maka dia duduk tegak itu dikira berdiri. Ataupun orang yang baring itu dia tak boleh duduk, dia baring sahaja sebab sakit. Duduk sakit tulang belakang, tak boleh baring. Baring itu baring yang menghadap ke kiblat, dikira ia juga berdiri. Ya. Maka Al-Quran pada ketika itu boleh dia baca ketika dalam sembahyang. Dia mula saja Allahu Akbar. Ketika orang yang sihat macam kita boleh berdiri, boleh berjalan, boleh apa semua, berdiri, itu yang lebih afdal lah. Yang kedua, yang sakit lutut, kaki tak ada, ya, kaki putus, kena potong dan sebagainya, ya, maka dia boleh duduk. Dan yang tak boleh duduk, sakit tulang belakang, maka dia baring. Maka ketika itu bila Allahu Akbar, dikira qiyam. Sama sahaja hukumnya, maka bermulalah ayat Al-Quran mula dibaca ketika itu. Ia makruh hukumnya apabila dibaca di dalam sujud dan juga rukuk. Ya, jadi kita sembahyang Allahu Akbar, alhamdulillah, tu ayat Quran. Kemudian baca ayat lagi, inna anzalnahu fi, kemudian rukuk. Rokok kan ada orang bertanya. Sebab apa? Dia kata Nabi sembahyang bila rakaat pertama, Nabi baca daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah. Itu rakaat yang pertama. Bila sampai di situ, apa jadi? Sampai surah Al-Maidah. Maka Nabi rokok pula seumpama sepanjangnya seperti Al-Baqarah sampai Maidah tadi. Lamanya Nabi baca. 5, 6, 7 juzuk, ya, sampai ke ayat surah Al-Maidah tu. Maka Nabi rokok pula seumpama panjang tadi. Nabi baca apa? Panjang itu. Adakah Nabi baca Quran? Maka kata ulama dalam hal ni Nabi membaca berbagai-bagai lah. Ada yang katakan doa. Dan Nabi tidak mengulang Quran. Ketika rokoknya, Nabi baca lebih kepada doa dan zikrullah. Ya. Zikrullah dan doa. Bukan Nabi baca Al-Quran. Sebab itu dia katakan makruh bagi orang yang rokok dan sujud baca Quran. Kerana mahal keadaan baca Quran tadi hanya ketika qiyam sahaja. Faham ya? Ketika qiyam. Kemudian yang kedua, kita tengok lagi. Adapun doa pula. Tadi bab baca Quran. Boleh atau tidak ketika menerokok dan ketika sujud. Maka kata ulama makruhlah di situ. Adapun yang kedua, iaitu doa. Doa pula. Ya. Yang kedua doa. Terasnya ialah ketika mana sujud. Iaitu doa itu bermula pada sujud. Meskipun doa turut ada dalam beberapa perbuatan solat. Contohnya macam kita tadi kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin itu doa. Ataupun Allahu Akbar takbiratul ihram. Kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabir, itu doa yang masyhur mazhab kita lah. Ada yang mazhab pandangan lain dia kata bukan doa itu. Allahumma bad'idni kama ba'adta minal masyriq wal maghrib, adalah doa tu kan. Jadi kita baca Allahu Akbar kabira, itu berdoa. Sebenarnya doa sebab dia ambil sempena nama perkataan doa itu, maksudnya as-salat itu huwa doa
pada sujud bahasa. Maka dia kata ada pun doa pula terasnya adalah ketika sujud. Mana perkat sujud itu adalah sebaik-baik tempat kita mohon kepada Allah Taala. Ya, maka dalam perbuatan yang lain meskipun doa turut juga ada dalam perbuatan yang lain seperti mana berdiri qiyam tadi. Kita baca doa iftitah, itu doa. Kemudian amin bersama imam, itu doa juga. Namun ia amat dituntut untuk dilakukan di dalam sujud. Kerana itulah keadaan yang paling hampir seseorang hamba dengan Tuhannya. Jadi bila kita sembahyang, sujud itulah yang paling utama. Kita berdoa pada Allah. Sebab itu bagi orang-orang yang mandul contohnya, ya, diajar oleh ulama, bacalah doa ini. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, jangan kau tinggalkan aku seorang diri, ya, tanpa diberi waris zuriat aku. Ya. Kita doa tu, Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang diri di dunia ni. Wa anta khairul waris. Sesungguhnya engkau lah adalah sebaik-baik pemilik waris. Maksudnya doa siapa tu? Nabi Zakaria. Ya, Nabi tak ada anak, zuriat dia sujud, dia baca Rabbi la tazarni fardan. Surah Anbiya tak silap saya lah. Kalau tuan-tuan jumpa, cuba search tengok. Ya, dia kata, jangan tinggalkan aku seorang diri, ya Allah, aku perlu zuriat. Ya, kerana nak menyambung risalah Nabi itu Nabi doa. Kita pun samalah. Dalam doa kita, ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang diri. Kalau yang mandul lah. Ya, tak ada anak pun boleh tak baca doa tu? Boleh. Maksudnya dalam niat kias kita kata, ya Allah, anak-anak yang ditinggalkan ini, jangan kau tinggal aku seorang diri. Maksudnya anak ni kau jadikanlah anak yang soleh. Kalau tak soleh, umpama aku seorang juga. Yang ditinggalkan ini tidak baca doa kat aku, tak menyambung risalah Nabi. Nah, itu kiasan. Kata ulama boleh juga baca. Itu khususnya yang mandul, lagilah terasa. Ya, dia kena baca doa itu. Sebab waktu itu kata Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Ya, ketika sujud adalah waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ambil kesempatan bila sujud nak sekejap sahaja. Sebab apa? Hidung tersumbat. Ya, ada saya jadi imam tuan-tuan, dia makmum kata, ustaz, saya solat dengan ustaz lain tak lambat macam ustaz. Tapi bila ustaz jadi imam, saya sujud macam nak tercabut lubang hidung. Lubang hidung boleh tercabut ke? Kenapa? Saya nak menyawa tak boleh. Menyawalah kok mulut. Kalau nak bergaduh dengan dia, menyawalah kok mulut. Dia kata mulut pun nak baca lagi, nak tarik nafas lagi, kan ganggu tu. Menyawalah ikut telinga. Telinga mana ada lubang menyawa. Jadi saya nak gurau je lah. Sebenarnya, itu manusia, dia bawa masalah dalam kehidupan. Sujud lama sikit kena marah. Ustaz tak faham. Ustaz imam tu kena faham semua makmum. Ya betul, terima kasih. Ya, kita terima kasih sahaja. Sebab orang bawa satu masalah itu adalah satu perkara teguran yang perlu imam ambil perhatian. Ya, teguran yang baik itu sebenarnya ilmu. Kerana makmum, imam kena faham makmum. Bila dengar sahaja makmum di belakang, anak-anak menangis, imam jangan hantam surah Baqarah juga. Imam tu pun mentang-mentang dia hafiz, dia tengok makmum belakang, anak menangis, sorok menangis kan. Dia pun Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Oh, imam kau tak faham makmum belakang ke? Aku ni datang musafir. Nak sembahyang sekejap saja, anak tu tak selesa bising satu masjid. Jadi nak serta kata dalam hal itu kepekaan imam tu penting, ya. Kemudian saat-saat yang dikatakan Nabi, doa itu paling baik terasnya ketika mana di dalam sujud. Waktu lain pun boleh berdoa, tetapi dalam sujud itu lebih dianjurkan. Dan yang ketiga dikatakan zikrullah, ya. 3 keadaan tadi berkata-kata di dalam ibadah, dalam solat khususnya. Tadi pertama ialah dengan baca ayat, kedua doa, yang ketiga zikrullah. Zikrullah itu ada pada rukuk, ada pada i'tidal serta beberapa tempat yang lain, ya. Kalau ayat hanya pada ketika qiyam sahaja. Makruh kita baca dalam sujud, makruh kita baca ketika rukuk. Namun doa ada ketika mana i'tidal, ada ketika mana rukuk, ada ketika sujud, namun dianjurkan dalam sujud. Dan zikrullah sama juga, ada ketika mana rukuk,
ketika i'tidal, ada ketika mana beberapa tempat yang lain. Ya. Maka di situ disebut dalam solat berjemaah. Ya, dalam solat berjemaah adalah menjadi tuntutan kepada makmum untuk menumpukan pendengaran terhadap bacaan imam semasa qiyam. Ini berdasarkan firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu mendengarnya dengan teliti dan diamlah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Ya. Maksud di situ, dalam ayat ini, kita tengok lagi. Allah. Saya share balik ya. Tersalah tekan. Okey. Tertekan mouse dia. Baik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita. Demikian juga berdasarkan sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Ya, maksudnya sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka apabila imam mengangkat takbir Allahu akbar, bertakbirlah kamu bersama dengan dia. Ha? Dan apabila imam baca Al-Quran, ansitu, maka diam. Ya, diamlah kamu dengar bacaannya. Jadi pada ayat tadi disokong dengan hadis ini menunjukkan bahawasanya Imam Mawardi rahmatullahi alaihi atau rahimahullah menyebut bahawa solat itu meliputi perbuatan-perbuatan dan juga zikir-zikir. Manakala zikir ini terbahagi kepada 3 bahagian yang kami nyatakan seperti itu. Maksudnya zikir terbagi kepada 3 bahagian. Jadi tuan-tuan sekalian, maka ayat yang awal tadi yang saya baca tu menunjukkan bahawa dari dalam ibadah ketika mana imam sedang membaca Al-Quran. Kita nak kaitkan dengan isbat tadi ya. Bila imam baca wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad sampai habislah. Sampai habis hujung ayat dah. Alladziina amanu salihati falahum ajrun ghairu man fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Kan disunatkan kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Disunatkan kita baca begitu bila mendengar imam membaca ayat tadi pada surah At-Tin. Maka bila imam kata faman kadzibuka ba'du bid alaysallahu biahkamil hakimin bala ana wa ala dzalika minasyahidin. Apa maksud dia? Bahkan Allah itu hakim yang seadil-adilnya, di atas yang demikian itu saya dari golongan yang naik saksi. Nama saya bersaksilah. Ya. Jadi bila imam baca alaysallahu biahkamil hakimin, sunat bagi kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi tuan-tuan sekalian, sedangkan bila imam baca ayat itu ketika imam sedang membaca dan kita pula di belakang disunatkan untuk mendengar imam baca, maka bolehkah kita mencelah dengan doa itu? Itu yang kita nak dikaitkan. Ya, maka disebut oleh Imam Al-Mawardi tadi, dia kata zikir dikatakan dalam ibadah itu sebut terbahagi pada 3. Pertama, zikir yang mana seseorang itu mengikut imam pada membacanya. Ini seperti mana takbir, tawajjuh, tasbih dan tasyahud. Ya. Takbir maksudnya bila imam Allahu Akbar, makmum pun terus takbir Allahu Akbar, itu sebenarnya termasuk zikir. Tawajjuh iaitu menghadap ke kiblat, fokus ke kiblat. Tak ada lagi kita takbir waktu kita tengok Allahu Akbar tapi muka tengah tengok kawan sedang masuk. Tak boleh.
Tasbih iaitu subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim. Tasbih. Dan ketika imam lupa pun kita subhanallah, zikir ataupun tasbih ya. Tasyahud sama ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Sunnah muakkad tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, asyhadu an la ilaha illallah juga zikir. Ya, diperkatakan zikir yang kita baca di dalam sembahyang. Yang kedua, tengok zikir berikutnya, yang makmum tidak mengikut imam dalam membacanya. Tadi ya subhanallah itu makmum berbaca, imam berbaca. Takbir makmum bersebut, imam bersebut. Tahiyat, at-tahiyat ataupun tasyahud, imam baca, makmum berbaca. Yang kedua, makmum tidak mengikut imam dalam membacanya, iaitu bacaan surah selepas Fatihah di dalam solat jahar. Kita solat jahar, imam pun Allahu Akbar, bacalah Fatihah, waladdallin, amin. Ya, imam baca Fatihah. Lalu imam pun baca ayat. Kita pun sebelum imam baca ayat tu, imam berhenti sekejap, sunat. Sunat imam tu amin, dia berhenti sekejap bagi laluan dan lebih kurang seminit lah kot makmum nak baca Fatihah di belakang dia, ya. Dia sekejap. Qala rabbi inni nadartu laka ma fi. Sebelum baca ayat itu, imam dia bagi laluan pada makmum baca Fatihah yang wajib itu. Maka secara tidak langsung, habis saja Fatihah itu, imam pun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia terus baca ayat. Ayat yang dibaca oleh imam itu, secara zahar tidak disunatkan bagi kita membacanya. Disuruh kita dengar. Maka makmum diam dan tidak membaca surah itu. Dia diam. Diam maksudnya mendengar. Bukan diam sahaja. Di dalam sembahyang tidak ada istilah diam. Dan diam itu maksudnya bukan diam yang tidak fokus pada Allah. Maksud diam di situ, diam hanya diam daripada berkata-kata, diam daripada mendengar kalimah-kalimah yang lain, diam daripada dia itu fokus pada ataupun akal dia berjalan daripada memikir tempat kerjanya, diam dia itu hatinya itu keluar daripada solat dia. Nak pergi minum, nak pergi makan, nak pergi buat kerja ni selepas solat nanti, nak pergi sekolah, nak pergi macam-macam lah. Ya, maksudnya diam di situ, diam dalam semua keadaan. Otak hanya fokus mendengar bacaan imam. Itu maksud diam di situ. Ansitu berarti diam, awak fokus fikiran awak itu pada bacaan imam dan mendengar bacaan dengan teliti. Kalau boleh faham isinya, supaya daripada kita diam itu kita dapat iman. Daripada situlah kita kata dalam diam itu diam yang berzikir, diam yang mengingati Allah, diam yang kita tawajuh pada Allah, diam yang kita fikir dengan kebesaran pada Allah Ta'ala. Jadi bukan diam saja-saja. Tidak ada istilah dalam solat kita diam. Diam kerana kita berzikir atau bagi laluan pada imam sedang membaca ayat dan tak sunat kita baca ikut imam tu. Ya, kita tak perlu ikut imam tu baca oh innal ladzina kafaru sawa. Kita dengar imam tu baca, ambil intisari dan makna dan faham. Ingat pada Allah. Itu sunatnya. Jangan pula kita tengok imam tu baca, kita dah hafal, kita ulang sama-sama dengan dia. Kalau dah hilang khusyuk, kita semayang, duk teringat nak pergi makan. Asal Allahu Akbar, imam baca ayat apa malam ni panjang sangat. Baik, aku ingat nak main bola lepas ni. Tengok bola lepas ni, tengok badminton selepas itu, pergi minum sikit, lepas tu basuh baju lah ya. Lama tak basuh, 2 minggu dah sebab tenggelam. Jadi tuan-tuan, sembahyang itu sembahyang yang tidak khusyuk. Sebab kita solat, kita bukan diam, kita tak fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga. Kata Imam Mawardi apa lagi? Bahagian zikir yang berlaku ya khilaf padanya, iaitu bacaan surah Al-Fatihah. Sekiranya solat itu adalah solat perlahan, maka wajib ke atas makmum untuk baca surah tersebut di belakang imam. Sekiranya solat itu adalah solat jahar, adalah wajib makmum untuk membaca Fatihah dah. Maka ada 2 pendapat imam. Ya, Al-Imam Syafi'i pendapat, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih,
dalam isu ini mengikut qaul qadim tidak dituntut untuk membaca ya Fatihah, manakala mengikut qaul jadid menjadi tuntutan ke atas makmum untuk membaca Al-Fatihah, dan inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Dia qaul qadim ni qaul yang lama. Pendapat Imam Syafi'i sebelum balik ke Mesir. Masa di Baghdad dulu dia kata tak apa. Tak perlu baca Fatihah. Memadai imam tu baca kita dengar. Ataupun imam baca kita ikut serentak. Tapi bila dah dia balik, dia buat petua baru, dia kata kena baca. Dituntut baca. Dengan berdasarkan hadis kata la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak dikira solat bagi orang yang tidak baca Fatihah dalam sembahyang. Maka pada ketika itu kita sekarang berpegang dengan qaul jadid inilah, ya, mengatakan kena baca dan wajib baca, tak baca la salata, tidak dikira solat, kata Nabi. Maka itu pendapat Imam Syafi'i rahmatullahi alaih atas sebab nak mengatakan zikir itu, ya, khilaf tentang nak baca Fatihah tadi. Jadi tiga pandangan yang disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam perkara dalam solat, ya, zikir. Zikir yang pertama dia sebut dia zikir yang mana seorang itu mengikut imam pada membacanya, ini seperti takbir, itu boleh. Sujud tasbih. Zikir yang kedua, zikir yang imam baca, makmum tidak ikut imam. Ya, bahagian ni makmum tidak ikut imam dalam bacanya. Seperti mana selepas Fatihah ayat itu, maka makmum hanya dengar imam baca, diam dengar imam baca. Dan bukan diam itu diam dalam keadaan kita fikir benda lain. Asal kita diam, teringat di rumah. Asal kita diam, teringat nak makan. Asal kita diam, nak mesej, nak main Facebook lepas tu kan. Mungkin yang ketiga, bab yang kata Imam Mawardi, dia ambil pendapat Imam Syafi'i, iaitu khilaf tentang baca Fatihah, ya. Sama ada perlu baca ketika solat jahar, wajib baca atau tidak. Memang kalau solat sir wajiblah. Yang jahar ni perlu tak dengar imam baca, kita terus diam sahaja tak baca. Maka kata Imam Mawardi kena bacalah, ya, mengikut pendapat qaul jadid daripada Imam Syafi'i. Maka sesiapa sahaja dari kalangan makmum apabila imam membaca surah, maka dia tidak dituntut untuk membaca sebarang bacaan yang lain daripada Al-Quran ataupun zikir. Bahkan dia dituntut untuk menumpukan pendengaran kepada bacaan imam di dalam solat. Faham, ya? Maksudnya saya sebut tadi isbat berdoa ketika mendengar bacaan imam. Ya, maksudnya bila imam itu baca surah At-Tin, saya bagi contoh dia surah At-Tin lah, dia banyak surah, ya. Kalau tuan-tuan perhati banyak surah, antaranya surah Al-Ghashiyah, ya, juzuk ke-30, surah ke-88 ayat 24, surah Al-Ghashiyah. Kalau tuan-tuan sempat tulislah, ya, surah Al-Ghashiyah. Bila tuan-tuan dengar imam baca Rabbi a'izni min azabik, ayat itu surah Al-Ghashiyah ayat 24. Ya, ayat ini bila imam baca disunatkan kita boleh baca apa? Kita baca Rabbi a'izni min azabik. Ya, itu kalau kita dengar imam baca surah itu dan ayat itu. Dan apabila imam baca ayat yang berikutnya dari surah Al-Ghashiyah juga, iaitu kita baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan ada ayat yang lain lagi bila imam baca apa? Surah Al-A'la. Contohnya selalu bulan puasa kita akan berimam dengan imam dan imam akan baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sehingga akhir. Sehingga akhir ayat itu bila imam membaca surah Al-A'la tadi, maka kita akan baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Tentu perasan, eh? Catit, kalau rajin catiklah. Maksudnya dengar imam baca ayat itu, kalau luar sembahyang boleh kita baca terus. Kalau dalam sembahyang ini disebut. Dalam sembahyang pendapat ini mengatakan maka sesiapa sahaja dari kalangan makmum apabila imam membaca surah, maka dia tidak dituntut membaca sebarang bacaan lain daripada Al-Quran
ataupun zikir. Bahkan dia dituntut untuk menumpukan pendengaran pada bacaan imam di dalam solat. Dia kena fokus di situ. Ya, walaupun ayat ini boleh kita baca. Habis pada surah Al-A'la tu atau surah tadi surah At-Tin, kita boleh baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, baca surah Al-A'la tadi bila habis saja maka kita boleh baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh baca. Ya, cuma dia kata di sini apabila imam membaca surah maka dia tidak dituntut. Maka tidak dituntut ni umpama dia tidak di makruh lah, boleh merosakkan pendengaran kita pada ayat. Ya, boleh mengganggu bacaan kita, fokus pada bacaan imam. Dan begitu juga surah yang lain. Kalau tuan-tuan baca surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya suka baca ayat ni dalam sembahyang ketika imam. Maka tuan-tuan boleh baca la bi syai'in min ni'matik, la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzibu falakal hamdu. Orang Arab tuan-tuan, dia bila dia faham ayat ini, dia terus baca la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tiada sesuatu pun daripada nikmat-nikmatmu ya Allah yang kami nafikan ataupun dustakan wahai Tuhan kami, maka hanya bagimulah segala puji-pujian. Kita boleh baca doa itu. Ya. Jadi kalaulah kita kata imam itu baca secara zahir, kita faham maksudnya, bolehlah dilintaskan di hati kita dengan berdoa demikian. Cuma doa itu tak disunatkan kita baca dengan kuat, tak boleh kita baca kuat, ya, kerana mengganggu ketenteraman imam yang membaca, dan kita sendiri pun ganggu, memutuskan pendengaran kita pada bacaan imam. Begitu juga pada surah yang lain, surah Al-Isra, ya, juzuk yang ke-15, surah yang ke-17. Bila imam baca surah ini, ayat itu, maka kita kena baca alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Begitu juga surah yang lain pula, surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9, surah yang ke-7. Maka bila imam tu baca apa? Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Disunatkan juga kita baca amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tapi masalah sekarang kita nak hafal ayat itu, nak hafal surah-surah itu di tempat-tempat tertentu, itu sebab dia kata sunat. Sunat itu bagaimana kalau di luar sembahyang kita dengar sahaja imam, dengar sahaja orang baca, ataupun kita baca ayat ini, kita sebut doa tersebut, ya, terus. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun amantu billah, ya, aku beriman dengan Allah. Terus kita sebut, ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin bila habis surah At-Tin. Namun dalam solat perlulah kita ulang. Dalam hal ini dia kata tidak dituntut. Maka kalau sekadar lintasan dalam hati boleh sahaja. Ya, baik. Kemudian ada surah-surah lain banyak lagi tuan-tuan. Nanti kalau kita sempat kita kongsilah pada masa yang akan datang. Antaranya di antara surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita boleh baca doa apa? Allahumma a'idna min azabik. Kemudian Allahu Akbar, bila jumpa ayat-ayat yang tentang takbir Allahu Akbar, maka kita sebut labbaik rabbi wa sa'daik. Ya. Ataupun kita kata bila berjumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas, maka kita sebut labbaik rabbi wa sa'daik. Labbaik rabbi wa sa'daik. Kita imam baca tu tak terlintas langsung sebab kita tak tahu. Contohnya imam baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, terdiam je. Betul tak? Sedangkan boleh kita baca, ada doa-doa yang Nabi baca, antaranya labbaik rabbi wa sa'daik ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya wahai orang beriman. Bila kita sebut labbaik, saya menyahut dan sedia menjunjungi perintahmu wahai Allah. Ya. Bila Nabi baca, kitalah imam baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam.
Labbaik rabbi wa sa'daik. Maksudnya aku menyahut seruanmu wahai Allah. Ada kita baca. Sebab kita tak tahu, bila kita tahu baru nak buat, ya. Insya-Allah. Bila imam baca selepas ni, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ada perkataan itu, tuan-tuan sebut Rabbi labbaik ya Rabbi labbaik Rabbi wa sa'daik. Aku sahut seruanmu wahai Allah. Jangan kita sebut ketika pergi haji saja. Ni pergi haji baru labbaik Allahumma labbaik. Sambil-sambil duduk berjalan tu. Labbaik la syarika lak labbaik. Tengah-tengah duduk berjalan tengok kedai, tu dia ni balik sekejap lagi aku belilah. Kan? Hati mulut duk sebut, hati duk teringin balik sekejap lagi siap sejadah ni aku belilah. Bawa balik kampung. Sedang duk berjalan nak pergi ke Kaabah tu, labbaik Allah, mata nak beli yang lain. Ya. Jadi sebab tu bila sunat kita nak pergi sana, kita kata apa? Ada labbaik ya Aisyah Aishul akhirah. Aku sahut seruan untuk hari akhirat wahai Allah. Ketika mana saya pergi buat haji ifrad 2012, saya kaji sangat bab-bab ni. Bagaimana nak mendinding mata kita daripada tertarik kepada apa yang dijual di sekitar Kaabah, di sekitar Makkah itu. Ya, supaya hati tak tertarik sepanjang ibadah kita. Ya, maka kita boleh sebut apa? Labbaika Aisyah Aishul akhirah. Labbaika ya Aisyah Aishul akhirah. Ya, aku sahut seruanmu hai Allah untuk kehidupan akhirat ya Allah, ya, untuk kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita lihat tak teringin nak beli. Ya, kita tengok tak teringin nak beli. 28 hari duduk dalam umrah, dalam apa, bukan umrah, dalam ihram. Ya, duduk 28 hari, bukan sekejap. Sehingga menyebabkan Allahu Akbar, ya. Ada orang kata, hari-hari buat umrah bukan umrah. Ya, ada kita bertemu dalam lift, dia kata, Ustaz, hari-hari umrah ni bukan sunat banyak-banyak sangat. Kata, tak apalah haji tak faham. Kalau faham tak cakap macam tu. Ya. Kata, apa salah cakap haji buat ifrad ke apa ni? Kan, tanyalah. Tak ada. Ji, bukan sunat banyak-banyak kali umrah ni. Orang tabuh haji suruh datang untuk lihat bilik dia buat umrah tiap hari. Tak boleh. Nanti demam tak sempat haji. Kata, saya dah haji dah. Saya dah haji dah sekarang ni. Saya dalam haji, tapi haji saya ifrad. Ya, dalam pantang tu lama. Allah mudahkan saya susahkan untuk dia. Itu jawapannya sebenarnya kan. Jadi kita latih. Labbaika ya Aisyah Aishul akhirah. Wahai Allah, aku sahut seruanmu untuk kehidupan akhirat. Maka hati tak teringin nak beli makanan-makanan ke ada kat situ. Jadi hala fokus pada Allah. Terus dalam dalam 24 hari itu fokus pada Allah sahaja. Supaya kita dalam ibadat, bukan dalam berlakon. Ya. Jadi itu sekalian, itu antara perkara-perkara yang kita kata diisbabkan berdoa ketika mana mendengar bacaan. Ayat-ayat tadi dah saya sebut kan. Cuma tak kongsi pada slide ni sahaja. Tuan-tuan boleh buka lah, ya. Antaranya surah At-Tin, surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah, kemudian surah apa Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban tu. Kemudian surah apa lagi? Al-A'raf, ya, surah ayat 185. Dan bila ditakbir Allahu Akbar, apa perlu tuan-tuan kata kan? Kemudian bila dibaca ya ayyuhallazina amanu, asay ya ayyuhallazina amanu, asay ya ayyuhan nas, tuan-tuan buat apa? Labbaik labbaik rabbi wa sa'daik, labbaik rabbi wa sa'daik. Baca doa tu, maksudnya ya Allah, aku sahut seruan ini. Siapa yang beriman tu aku. Siapa yang manusia itu aku yang sedang sembahyang ni. Ya, cuma tahap sebut itu yang nak kita kongsikan. Maksudnya boleh atau tidak kita baca kuat sampai kita putus pendengaran imam. Tak. Bila imam baca begitu, akal telinga kita dengar, akal kita mula fikir Rabbi labbaika rabbi wa sa'daik.
Kita terus terlintas berdoa. Aku sahut seruan ini, wahai Allah. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun cukup. Aku sahut seruan ni. Ini imam baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dalam solat? Kurang. Sebab tak faham. Jadi kalau kita faham itu untung. Ya, bila kita faham, benda ini pula diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah sendiri, maka bila kita dengar ayat itu dikumandangkan, kita sebut, aku sahut seruanmu ya Allah. Aku sahut seruanmu. Tuan-tuan, secara ruh, ya, bila kita sebut dalam keadaan imam baca ayat itu, kita kata aku sahut seruanmu, maka terus roh kita naik semangat. Sembahyang terus menjadi khusyuk dengan rasa kehambaan pada Allah. Sekarang ni kita sembahyang bagaikan imam tu seorang interaksi dengan Allah duk baca, kita ratanya pergi. Kalau pula waktu zuhur, lagi lepas zuhur nak masak lauk apa ni, KFC, anak-anak KFC tu, yang lain pula suami nak makan apa, sambal belacan. Sambil duduk sembahyang, duk fikir buat apa, ya, kurang-kurangkan memikir ke arah itu. Fokus kepada ibadah kita yang sebenar, ya. Dalam masa 5 minit, jangan rugikan masa. Kalau kita pergi haji 28 hari dalam ihram, kita boleh taat. Bagaimana kita 5 minit dalam sembahyang, kita tak boleh fokus. Ya, rugi yang amat dahsyat, tuan-tuan. Ya, takut termasuk fawailul lil musalli. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Siapa yang mereka itu solat, tapi solat mereka itu tak ada khusyuk, tak sampai pada Allah. Yang mereka itu solat, tapi solat mereka hanya sekadar perbuatan, ruh tak ada. Solat itu dikira solat yang tak sah. Di sisi Allah kata dalam kitab Munyatul Musalli, Allah perintahkan malaikat ambil solat orang ni, kau campak atas muka dia balik. Ya, sembahyang tak sah. Ya, solat zahirnya sah, tapi secara rohnya tak sah. Sebab tak fokus pada ibadah yang kita buat pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, tuan-tuan, untuk ibadah pada hari ini dalam slot, ya, bagaimana kata Nabi sebelum saya berhenti, man kana lahu imamun fa inna qira'atal imam lahu fa qira'ah. Jadi maksudnya sesiapa yang mempunyai imam, maka sesungguhnya bacaan imam adalah bacaan buat dirinya. Jadi imam baca ayat tadi itu macam dia bacalah. Cuma dia disunatkan dengar dan fokus isi dan maknanya. Beriman, bukan diam kerana nak memikirkan nak masak apa. Kemudian dah habis belajar tu, kena tepuklah sikit, ya. Ya, supaya apa, kita dapat kembali semangat. Maknanya kita dah berjaya, ya. Kita dah habiskan masa lebih kurang sekat sejam lebih, ya, untuk kelas fiqh lah, ibadah tentang imam dan makmum, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Jadi kita habis slot pertama itu. Untuk slot Tarannum saya rasa saya cover di hari lain kot, tuan-tuan. Sebab apa? Suara pun makin tak berapa kuat ni. Apa, saya bincang baliklah dengan Datin. Datin ni bagusnya, tuan-tuan. Belum kelas berjalan dia dah bayar kat saya. Saya cerita sikitlah kebaikan dia. Datin ni macam tu. Jangan bayar dulu, bagi kelas berjalan nak bayar-bayarlah. Kalau tak bayar langsung pun tak apa. Saya ada masa kelas kita berjalan macam biasa je. Tak bayar pun tak apa, ya. Sebab apa? Ilmu agama ni begitu. Ya, kalau kadang-kadang kita rasa nilai dia tinggi, macam saya lah, bila kita belajar dulu, rasa nilai kita, ilmu yang disampaikan oleh guru kita tinggi, maka kita dah tak sayang dah duit kita ke, tak sayang dah tenaga kita, masa kita. Kita khidmat cukup-cukup pada guru itu. Ya, saya busung guru pergi Rata Cerok sampai 12 malam pun masih lagi lah. Esoknya dia, Ustaz, tolong cari kayu. Ustaz duduk zaman bila ni? Guru saya zuhud, tuan-tuan. Pak Nyazuddin, umurnya panjang sampai sekarang masih ada lagi. Anak murid Al-Kandahlawi, ulama hadis di India, ya. Jadi hebatnya
Zuhud sampai tahun 95 tu dia masih pakai dapur kayu. Dapur kayu, dia buat dapur kayu tuan-tuan. Isteri dia masak pakai dapur kayu lah. Pelekat kayu sebab pun tak nak pakai dapur gas panjang. Berapa panjang? Saya panggil panjang kat dia. Dia kata sebab takut syubhah. Ya, lama kelamaan dia kata, Ustaz, Zizi boleh tolong cari kayu api tak? Saya pun habis mengaji balik tukar seluar. Mak tanya nak ke mana mak? Nak khidmat dekat Panjang, cari kayu sekejap. Dia nak masak nasi kot tengah hari. Pergilah. Tahun 95 tu bukan lama sangat. Baru lagi kan. Tahun ni tahun 2020. Jadi maknanya nak menunjukkan orang-orang yang warak ni, dia jaga sampai syubhah. Dapur gas pun tak nak pakai. Contohnya kata koloknya untuk guru tu. Bukan. Bagi dia, dia nak zuhud pada Allah, itu hak dia. Kita sebagai murid, saya khidmat dengan dia. Tak apa. Mak saya kata, pergilah. Kumpul kayu, dia masak nasi. Ajak makan di rumah, tak apalah banyak makanlah keluarga. Ya. Pagi, dia buat sarapan, capati. Makan ni tuan-tuan dengan bau asap kayu sikit masuk dalam capati tu. Dia punya enak semacam. Ya. Sedap daripada pakai dapur gas dan sebagainya lah. Aroma kayu tadi. Jadi sebab tu dia sihat, umur panjang. Sekarang 80 lebih 90 dah. Kuat lagi, pergi ke Mesir, jumpa Syekh Ali Jumaah, mufti, bekas mufti Mesir. Jadi cerita tuan-tuan ni nak menunjukkan orang yang menjaga syubhah. Ya, hidup penuh dengan zuhud. Jadi bila saya diajar begitu, sampai sekarang pun bila kita di label sebagai guru mengajar, saya kata saya tak bukan guru lagi. Tapi tak apalah, berkongsi. Jadi sebab itu saya terberdatin, jangan bayar dulu. Dia nak bayar sebab saya mengaji dulu, tok guru saya tak ambil duit. Free saja. Jadi bila orang nak bayar, kita tak reti nak ambil. Nak ikut guru-guru dulu, akhirnya dia bayar dulu. Dia nak bayar juga, ini khidmat dia, dia kata. Tak apalah. Terima kasih datin itulah. Jadi sampai masa kita pun dah tak larat. Lama sangat kan. Nak mengajar, jadi itu jadi macam orang kata apa, nak kena bincang balik dengan datin ni. Bagi tahu kat dia sama ada dahulukan sikit minggu depan kita buat apa taranum sikit awal, sebab di akhirnya takut penat sebab taranum ni dia pakai suara. Suara ni perlu suara yang kuat, dan bila masuk slot taranum ni tuan-tuan, saya tengok pihak tuan-tuan pula tak nak baca, jadi saya nak kena baca seorang kan. Jadi minggu depan kita minta, kita mula awal pun tak apa, jadi tuan-tuan baca dulu. Kita baca, bukan nak taranum banyak, terang mana pun tuan-tuan, sikit je. Nak ambil, kalau Fatihah tu nak mengenali Fatihah dengan taranum nahwan, mengenali Fatihah taranum Hijaz, Sabah, Ras dan sebagainya. Ya, kita tak nak mencerita taranum itu sejarah dia, nanti mengaji sejarah taranum nak buat apa. Taranum perlu digarapkan, dibaca, perlu dikeluarkan suara. Kalau sekadar sejarah tak payahlah. Jadi kita berlatih sikit-sikit, ambil asas-asas sahaja. Tuan-tuan mampu buat persiapan awal. Jadi nanti kita bertemu, tuan-tuan baca Fatihah, lagu nahwan, Sabah, Hijaz, Ras, Sikah dan sebagainya. Ya, bila tuan-tuan baca tu barulah kita seronok, ada dia punya apa, orang panggil apa, reaksi dua hala tu berlaku. Tuan-tuan baca, saya baca, tuan-tuan baca, barulah meriah, insya-Allah. Ya, di situ boleh kita berinteraksi lah dengan taranum itu, supaya apa, Al-Quran yang kita baca, imam baca, jadi kita tak keluar banyak sangat. Contohnya bila imam baca, ini lagu apa sedap sangat dengar ni, kita boleh fokus bacaan lagu itu sambil-sambil kita faham makna dia. Ya ayyuhalladzina amanu, kita sambil-sambil kita baca hati kita, apa, labbaika rabbi wa sa'dai, aku sahut seruanmu ya Allah. Kita faham, di samping imam tu baca pula menarik dengan alunannya, maka membawa khusyuk yang mendalam pada Allah Ta'ala. Itulah tujuannya pada asalnya. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan, sampai sekat itu, pukul 12:05, boleh izinkan saya berhenti sekejap.
Dan kita sambung minggu depan lah, insya-Allah. Dan kita mula awal sebagai mukadimah tu, lepas tu kita sambung fiqh. Ya. Kemudian sebelum saya berhenti 5 minit, kok ada soalan-soalan nak dibincangkan, tuan-tuan nak tanya sikit berdasar apa yang tuan-tuan tak faham dan mampu saya jawab insya-Allah. Silakan. Ada tak? Ada soalan? Ustaz. Waalaikumsalam. Saya masuk lambat tadi, ada cerita lain. Tak apa. Okay. Tadi yang terakhir tadi, ayat yang terakhir tadi Ustaz kan? Ya. Maka sesiapa sahaja dari kalangan makmum apabila imam membaca surah, maka dia tidak dituntut untuk membaca sebarang bacaan. Jadi nak baca Fatihah tu waktu mana Ustaz kalau makmum ni? Mana ayat tadi yang last Yang last tadi. Okey. Maksudnya tak dituntut untuk baca. Okay, sebelum itu kita tengok ada ayat sebelum tu kan? Ni. Tu saya tak. Yang ketiga tadi aku dah tahu dah yang 1, nombor 2 tadi, nombor 3 tadi. Okey, yang 3 tu yang kata Imam Mawardi tadi kan? Kita tengok yang ketiga tu. Imam Mawardi kata zikir terbahagi pada 3. Tengok situ, saya besarkan. Imam Mawardi rahmatullah alaih menyebut bahawa solat itu meliputi perbuatan-perbuatan dan juga zikir. Manakala zikir ini terbahagi kepada 3 bahagian. Ya. Pertamanya zikir yang seseorang itu mengikut imam pada membacanya. Maknanya imam baca Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Ikut imam sekali. Takbir ya. Kedua tawajuh. Tawajuh ni imam menghadap kiblat, kita menghadap kiblat lah. Tasbih, imam membaca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Kita pun subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Baca juga. Tasyahud. Tahiyat awal, tahiyat akhir kita baca, mana kita tak baca kan? Imam baca at-tahiyyah, kita buat at-tahiyyah. Ya, itu makna zikir orang yang bersama imam membaca, kita baca. Seseorang tu mengikut imam dan imam baca. Kita pun baca. Yang kedua, kata Imam Mawardi tadi, bahagian yang makmum tidak ikut imam dalam bacanya iaitu ayat selepas Fatihah. Manakala Fatihah adalah baca tak? Dia tak kata tak baca kan? Maksudnya mengikut imam dalam membacanya, iaitu membaca surah selepas Al-Fatihah. Itu sahaja kita tak ikut. Yang lain kita baca. Fatihah tetap kita baca dan surah kita tak baca, kita dengar imam baca. Jadi maka makmum dia bila mendengar imam baca surah, namun Fatihah itu dikatakan sunat bagi makmum, imam tadi. Kita tengok bahagian ketiga, iaitu bacaan surah Al-Fatihah. Sekiranya solat itu adalah perlahan, maka wajib ke atas makmum untuk membaca surah tersebut di belakang imamnya. Itu bagi solat jahar. Sekiranya solat itu adalah solat sir. Jika solat itu solat jahar, solat yang baca teranglah maghrib, isyak dan subuh, adakah wajib untuk makmum membaca Fatihah? Wajib tak? Maka ada 2 pendapat. Imam Syafi'i kata qaul qadim, tidak dituntut makmum baca Fatihah kerana imam baca, kita dengar imam baca, kita ikut sekali serentak ketika itu, maka tak perlu baca dah. Dan qaul yang kedua, dia kata Fatihah menjadi tuntutan ke atas makmum untuk baca Fatihah. Ini dituntut ni maknanya wajib lah. Jadi inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Maksudnya imam itu, makmum akan baca Fatihah, cuma imam kena cerdik. Imam bila waladhdallin amin, imam berhenti sekejap, seolah-olah dia sedang mencari ayat yang dia nak baca. Dan berhenti sekejap itu pun dibahaskan oleh ulama. Tidak ada istilah berhenti imam. Imam mesti terus baca surah. Ya, jangan berhenti, kerana berhenti itu boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu pun dibahaskan juga. Maka imam itu bukan berhenti. Bukan imam mencari surah yang nak dibaca. Imam dah ada ayat yang nak dibaca. Kerana imam beri laluan kepada makmum untuk baca Fatihah. Ya.
Jadi ketika itu imam perlu buat apa? Imam boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh ingat, ya, boleh zikir dengan apa sahaja yang boleh menghubungkan dia dengan Allah sepanjang dia berhenti sekejap, memberi laluan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, kebanyakan kita bila imam baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, makmum ni hentam baca alhamdulillah. Kena yang was-was tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai imam tu rukuk, alhamdulillah. Imam sujud, alhamdulillah. Lah dia tinggal 2 rukun. Nak masuk rukun yang ketiga, kita bincang minggu lepas. Minggu yang lalu, masuk rukun ketiga, imam nak sujud. Yang ketiga, yang sujud ketiga tu, maksud yang kedua tu, berarti dia tertinggal rokok satu rukun, dia tertinggal yang kedua sujud pertama, antara dua sujud dia tak panggil rukun. Duduk tu rukun, cuma rukun pendek tak dipanggil, dia tak dikira rukun panjang. Imam sujud yang ketiga, yang kedua tadi, maknanya dia dah masuk rukun ketiga, dia berpisah dengan imam rukun 3 rukun. Bila imam nak bangun antara sujud yang kedua tadi itu, ketika itu bagi makmum yang terlambat sehingga 3 rukun, dia kena buat 2 pilihan. Pilihan pertama, dia nak terus sujud bersama imam supaya dapat rakaat itu. Bukan dapat rakaat itu dia kira terbatal, dia kena tambah satu lagi. Sama ada dia kena nak dapat rakaat dengan imam tu balik, ataupun dia nak mufaraqah. Ya, maka kalau dia kata dia nak dapat rakaat itu, dia tak perlu rokok, dia terus sujud bersama imam, lepas ni tambah satu rakaat lagi. Sebab terpisah 3 rukun. Bila imam nak bangkit antara sujud yang ketiga, yang kedua tadi itu, maka dia dah tertinggal 3 rukun, batal. Maka dia kena buat 2 keputusan. Nak ikut imam, nak mufaraqah. Kita buat tak tahu je kan, kata biar pilih lah. Tu penting tu. Dalam ibadat kita kena faham. Dan kemudian bab Fatihah tadi, dia sekejap imam berhenti bagi laluan lah makmum baca Fatihah. Yang makmum jenis was-was, memang dia tak peduli hak imam tu baca, dia hanya duk fokus Fatihah dia. Alhamdulillah. Dia bukan peduli pun imam tu baca, ya. Dia fokus baca dia. Perbuatan itu boleh bawa kepada kecacatan di dalam ibadah lah. Maka situlah dia kata keluar mesej ini. Mesej ini keluar mengatakan, maka sesiapa sahaja di kalangan makmum apabila imam membaca surah, maka dia tidak dituntut membaca sebarang bacaan lagi, ya, bacaan lain daripada Al-Quran ataupun zikir, ya. Maksudnya ayat ini juga nak mengaitkan dengan zikir-zikir tadilah. Bila imam baca Sabihi, sekarang kita nak baca doa selepas itu, ataupun baca apa tadi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada banyak kali kan. Jadi kita nak sebut doa-doa tu tak perlu, dengar sahaja. Ya, kalau segi Fatihah wajib sempurnakan. Fatihah itu setelah habis saja Fatihah yang dia baca, terus fokus pada bacaan imam tersebut. Boleh faham ya? Kepada yang bertanya tadi? Boleh? InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Puan Masyitah tanya Ya. Boleh jelas tu? Boleh faham? Maksudnya Fatihah tu wajib kita kena baca, walaupun solat sir ataupun jahar. Cuma beza dia, kalau imam tu faham, imam tu bagi masa sikit untuk kita baca. Kalau imam tu tak faham, imam pun takut lupa. Sedangkan dalam bab ini dibahaskan apakah imam tu diam bagi makmum baca itu adalah diam yang memisahkan dengan Allah Ta'ala. Tak, diam dan sekejap sahaja untuk beri laluan pada makmum untuk baca Fatihah. Kalau tak, makmum boleh baca Fatihah bagi habis, imam terus bacaan surah. Boleh? Boleh. Ada lagi soalan-soalan yang lain secara mudahnya? Ada tak? Saya tunggu lagi, 10 minit 2 lagi. Kalau tak ada, kita nak tangguhlah.
Ada tak? Kalau tak ada tak apalah. Ya. Mungkin tuan-tuan dah faham dan tadi ayat-ayat tadi tuan-tuan insya-Allah kalau sempat kita kumpul ke minggu depan lah supaya tuan-tuan dapat lihat ayat apa yang perlu kita sambung dengan doa tadi, ya. Macam ya ayyuhallazina amanu, kita baca doa apa? Ya ayyuhan nas, doa apa? Rabbi apa, labbaika rabbi wa sa'daik. Kita boleh baca, ya. Labbaika rabbi wa ta'alaik. Sa'daik wa sa'daik, sin ain dal Wa ya ta, ta'alaik. wa sa'daik. Wa ta'alaik. Jadi insya-Allah minggu depan saya cuba masukkan dalam slot itu untuk kita tengok Ustaz, ayat-ayat, ya. Yang hadir Rasulullah tu, apa yang dimaksudkan dengan siapa yang mempunyai imam maka sungguhnya bacaan imam adalah bacaan buat dirinya juga. Tu maksudnya bacaan Al-Quran ke Al-Fatihah bukan ya? Bukan maksud gitu. Maksudnya begini, sesiapa yang mempunyai imam, maka sesungguhnya bacaan imam adalah bacaan buat dirinya juga. Jadi kalau Fatihah ni, Fatihah rukun bagi setiap orang kena baca. Jadi imam pun baca juga. Jadi imam baca tu, kita pun baca selepas imam baca. Tu khilaf tadi tu, sama ada serentak dengan imam, tak perlu kita baca dah. Kata Imam Syafi'i dalam qaul kedua tu, dia kata kena baca. Makmum tu sendiri kena baca, ya. Sebab tadi yang imam baca, maka wajib bagi setiap yang sembahyang dia kena baca Fatihah. Maka bacaan imam adalah bacaan kita itu sekiranya kalau kita muafiq, kita wajib membaca Fatihah. Kalau kita masbuk, maka Fatihah yang tak habis tu ditanggung oleh imam. Faham eh? Maksud untuk itu bab rukun lah, rukun pada Fatihah itu. Kalau bab ayat surah yang lain pada Fatihah, maka memang jelas lah. Itu imam sahaja yang baca. Ya, masa awal tadi disebut kan. Siapa punya, maksudnya awal tadi sebut imam, dia saja yang baca. Yang lain kena diam. Dengar imam baca surah lain pada Fatihah. Jadi bagi Fatihah, makmum yang masbuk, dia baca 2 ayat, tiba-tiba imam rukuk. Imam menanggung bacaan makmum tadi. Jadi mempunyai imam, jadi imam itu adalah bacaan dia. Bacaan imam tadi itu boleh menanggung bacaan makmum yang masbuk. Ya, makmum yang muafiq memang wajiblah baca Fatihah. Dalam muafiq itu juga ada ketika makmum yang muafiq jadi masbuk, ada yang makmum masbuk boleh jadi muafiq. Dah cerita dah minggu-minggu lalu kan. Makmum yang masbuk jadi muafiq setelah dia ikut sempurna dengan imam bagi rakaat yang kedua dan berikutnya. Masbuk jadi muafiq jadi masbuk iaitu apabila imam itu cepat, makmum jadi lambat. Imam cepat luar biasa. Contohnya sebelum tu rakaat yang ketiga imam tu baca biasa, tiba-tiba imam baca laju. Bila imam tu laju, kelajuan imam itu tak disangka oleh makmum, maka makmum itu pun terlambat sehingga 2 rukun, ya. Imam tu pun sampai sujud, dia baru ikut di belakang. Jadi imam makmum itu dikira masbuk juga kerana terlambat 2 rukun. Cuma tidak terpisah 3 rukun lah. Ya, kalau terlambat ataupun maka dia tidak dikirakan batal, sah solatnya. Wallahu a'lam. Boleh ya? Okey. Ya, sekat itu kalau sekiranya dah tak ada soalan, dah ada pun boleh WhatsApp lah dalam grup kita, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, sekejap. Ya, ya. Fahamkan yang maksudnya kalau imam tu dia lepas Fatihah dia tak berhenti sekejap, dia terus baca surah. Maksudnya kita kena juga baca Fatihah juga. Nah, itu dalam hal Dia tu. tengah baca surah. Ya, okey, baik. Dalam hal tu macam tadilah saya sebut tadi kan. Perbahasan imam berhenti sekejap itu. Maksudnya tidak ada istilah imam berhenti sekejap. Jadi dalam hal itulah maka sesetengah imam dia habis saja Fatihah, dia terus amin, lepas amin dia terus baca surah. Sebab dia berpegang tidak ada imam yang berhenti sekejap. Maksudnya berhenti ni tanpa ada sebab apa. Maksudnya gitu kan. Jadi disunatkan juga dalam pandangan mazhab kita, sunat bagi imam tu berhenti sekejap. Bukan berhenti apa, bagi laluan makmum boleh baca Fatihah.
Jadi kalau yang tak berhenti itu makna dia terus baca Fatihah, makna dia tak berpeganglah dengan hadis itu. Dia kata mana ada istilah imam berhenti sekejap, imam terus baca. Kan? Jadi dalam hal itu kalau imam terus baca Fatihah, baca surah, kita terus juga baca Fatihah, tetapi baca Fatihah janganlah sama panjang dengan imam tu baca pula. Kita baca secepat mungkin lah. Jangan duk wah-wah sampai imam rokok sujud sampai 2 kali pun kita duk Fatihah tak habis lagi. Itu masalah. Itu kita baca selalu cepat mungkin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai Fatihah habis sebab dia rukun. Bila rukun wajib bagi setiap individu yang muafiq wajib habiskan Fatihahnya. Setelah habis dia fokus sahaja pada bacaan imam pada surah tadi. Boleh tak? Faham tu? Jelas kan? Jelas Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, tak ada apa ya? Boleh tak ada apa. Saya pun nak berhenti lah kot. Kita berhenti sekat tu. Okey. Depan soalan minggu depan. Kumpul soalan minggu depan. Depan ada. Tata makmum jemaah ni apa ni, kita banyak orang tanya kan. Jadi kita pun jawab sekadar yang kita tahulah, tapi nak mendalami lagi lah. Kan. Aja. Nantilah minggu depan Ustaz, insya-Allah. Ya. Boleh insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi ya setakat itu untuk admin kita. Boleh nak. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Banyak ilmu. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, kita tangguh dengan doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرم علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah berkatilah ilmu yang telah kami sama-sama bincangkan pada hari ini dan begitu juga hari-hari yang mendatang kami ya Allah. Manfaatkanlah segala ilmu yang telah kami bincangkan. Mudah-mudahan ianya dapat diamalkan dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah kekalkanlah ingatan itu pada diri kami agar kami tidak lupa lagi pada ilmu-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah manfaatkanlah segala ilmu yang kami pelajari ini dapat kami kongsikan pada orang-orang yang tidak hadir dan kongsikan sama dengan anak-anak ahli keluarga kami dan seluruh masyarakat kami ya Allah. Allahumma ya Allah panjangkanlah umur kami dalam beribadah padamu. Janganlah kami rasa benci dan rasa bosan pada ilmu-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah ya kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Tak ada mute dah. Okey, sama-sama lah. Kalau tak ada apa-apa saya mohon